Satu sebelah. Satu sebelah. Ya. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Fayajibu fiha an-niyatu qasdu fi'liha. Penggang yang ketiga, muka surat 111. Jadi berkenaan sifat semayang tu, yang pertama sekali niat. Niat mesti ada. Dah semayang tadi. Ahaduha, pertama sekali niat. Niat itu maknanya kesengajaan hati. Sengaja hati kita tu, kabul hati kita pada Allah, aku semayang fardu zuhur. Tu. Aku semayang qasad, maknanya dia fardu tu ta'arud, zuhur tu ta'yin. Iaitu berdasarkan hadis, hanya amal yang sah itu terletak pada niatnya. Jadi kalau semayang kita tu, kita letak kepada nak syurga neraka, tak molek semayang kita tu. Kita semayang tu, letak hati kita nak ke syurga, takut ke neraka. Jangan tu, nak kerana Allah. Kalau luar tak apa. Sedekah korang, nak dapat kebajikan kita, selamat daripada neraka. Tapi dalam semayang, ingat, semata-mata kerana Allah tu. Itu niat dia. Sebab itu dalam kitab fiqh orang tanya, kalau seorang tu dia semayang, dia niat Allahu Akbar, aku semayang nak pahala dan tolak azab neraka. Adakah sah semayang dia? Sah, pahala tak ada. Kerana Allah tak ada tu, tak ada pahala lah. Sah semayang. Semayang tak wajib qada, pasal sah dah. Pahala tak ada kerana dia semayang tu, niat dia kerana takut ke neraka, nak kepada pahala syurga. Kerana Allah ditinggal Allah, maka semayang sah, tapi tak ada pahala. Niat ni kerana Allah. Fayajibu, dan melakukan niat itu, dalam melakukan niat diwajibkan meletakkan unsur. Unsur makna bahagian dia kesengajaan melakukan semayang. Maknanya aku semayang. Sengaja semayang, sahaja aku semayang. Dalam hati kita tu, kita ada kesedaran, sengaja aku semayang. Sengaja aku semayang. Sengaja, sengelik. Semayang apa? Semayang fardu. Fardu apa? Zuhur. Itu mereka qasad ta'arud ta'yin. Agar solat semayang tu dapat dipisahkan dengan perbuatan-perbuatan lain. Supaya semayang kita tadi, niat kita tadi, terpisah dengan amalan lain. Amalan lain, aku puasa bulan Ramadan. Aku semayang fardu zuhur. Biar ada beza tu. Aku semayang sunat air raya. Aku semayang fardu asar. Baik, qasad tu kena menentu betul-betul. Jangan kita semayang asar, kita niat zuhur. Tak boleh tu. Tu. Qasad tu, qasad buat. Aku semayang tu qasad buat apa? Buat semayang. Sebab tu kalau kita takbir tu, tak ada kita qasad buat semayang, nak semayang, mengerjakan tadak tu, tangklah ayat hati kita, tak sah semayang. Tak sah. Tu dia. Agar solat semayang kita dapat terpisah dengan perbuatan-perbuatan lain. Hak lain niat lain, hak ni niat ini. Masing-masing ada niat khusus. Itu dia. Dan pernyataan jenis, kena khabar pula jenis apa semayang tu. Zuhur ke? Aku semayang, sahaja aku semayang, tu qasad kita niat kata. Ta'arudnya ialah fardu. Ta'yinnya khabar jenis semayang asar.
Aku semayang qasar. Fardu tak ta'aruf. Maghrib tak je. Cukup lah niat dia. Aku semayang qasar hati kita, aku semayang. Fardu mana ta'aruf mana kita bentang. Kita bentang semayang kita tu semayang apa? Semayang fardu. Ta'yin menentukan semayang asar. Jadi tiga-tiga unsur ni kena ada lah. Aku semayang fardu asar ataupun aku semayang usoli, aku semayang fardu. Dua dah asar hasil. Cukup. Ada pun kita tambah menghadap kiblat, tunai 4 rakaat. Kerana Allah Ta'ala tu itu sunat saja. Sunat aja. Tu dia. Dan kita kena ta'yinkan, maknanya penentuan jenis semayang zuhur ke kabur atau lainnya asar, agar supaya dapat dipisahkan antara zuhur dengan lainnya. Kalau nak semayang asar, kabur putus asar. Nak semayang isyak, aku semayang putus isyak. Jadi maksudnya niat itu hak utama sekali. Kalau tak sah niat, tak jadi semayang kita. Aku semayang putus subuh, cukup. Aku tambah sikit kerana Allah. Tu lagi molek. Tu dia. Cuba bagi Len terus bagi kita hari ni saya ada kerja sikit, terus bagi. Kita ada mesyuarat sikit, saya nak balik awal sikit, terus bagi, kita nak baca ambak niat. Cepat-cepat sikit. Bagi bila. Suruh bagi. Ambil dia 3 orang. Tu dia. Nota-nota lah. Nota ni kena baca lah. Nota ni kena baca lah. Cepat. Ini kita nak bahas bab niat ni. Panjang sikit, tak apa lah. Lebih dulu kita kena tahu, mengetahui bahagian rukun semayang. Rukun-rukun semayang. Nota ni balik rumah, baca menu molek-molek. Biar jenis akal kita, biar berasa hati kita, ya. Ulama' fiqh membagikan rukun semayang itu 3 bahagian. Pertama, rukun qalbi, iaitu hati. Hati maknanya niat. Mula niat. Allahu Akbar. Hati kita niat. Aku semayang fardu Jumaat. Itu dia. Yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli ni maknanya kita sebut Allahu Akbar, baca Fatihah itu bacaan. Kemudian kita baca tahiyat akhir, salawat atas Nabi, kemudian bisalah Assalamualaikum. Itu rukun qauli. Yang ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li hak perbuatan. Kita berdiri, kita rokok. Perbuatan tu kita i'tidal, kita sujud, duduk antara 2 sujud. Sujud yang kedua, duduk baca tahiyat akhir, duduk masa bersalam, dan ada tamak-ninah. Tamak-ninah berhenti sekejap. Rokok, berhenti sekejap. I'tidal, sami Allah, berhenti sekejap. Sujud, berhenti sekejap. Duduk antara 2 sujud, berhenti sekejap. Sujud yang kedua, duduk tahiyat akhir, berhenti sekejap. Ada selang-selang tu. Itu tamak-ninah dia panggil. Kalau kita rokok, i'tidal, sujud, tak sah. Ada selang-selang tu. Itu jelas, ya. Halaman 2. Berikut ini ialah rupa-rupa niat semayang. Gambaran niat semayang. Semayang apa? Fardu zuhur, 5 waktu, ya. Zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Ia sekurang-kurangnya ada 3 perkara. Pertama, qasad. Kedua, ta'aruf. Ta'aruf dengan fardu. 3, ta'yin. Tentukan nama semayang tu. Nombor 1, qasad, artinya menyahaja buat. Sahaja kita buat. Kita bangun Allahu Akbar tu sahaja. Kita takbir tu kerana Allah.
Niatkan dia Allah, itu sahaja. Sengelai. Tapi kalau Allah Akbar, tak ingat ke Tuhan. Kita nak Allah Akbar, niat tu buat sungguh lah, sungguh ti. Allah, ingat sungguh ti kepada Allah. Itu sengeleng dia panggil. Itu niat. Qasad artinya menyahajakan buat, sengaja buat, sengeleng buat. Bukan setok. Bukan mengikat. Bukan bergurau. Bukan gagak. Bukan apa ni? Orang panggil apa? Dia cacong tu, dia gelepar tu. Apa nama? Geli. Dia pun ingat semayang. Apa nama tu? Latar. Tak jadi tu. Dia bangun tu, dia Allah Akbar. Aku semayang. Tak jadi tu. Pasal gerakan dia, latar tu, dia cuik sini, dia kata aku semayang. Tak jadi tu. Dia nak sungguh ti, qasad tu, kerana Allah betul-betul. Latah tak kira, apa ni, lupa tak kira. Dia ke nak yakin betul. Sengaja, sengeleng kita semayangkan ni dia lah. Itu maknanya. Tuju ke dia lah. Itu maknanya, buat semayang tuju ke dia. Dia mana? Pada Allah. Supaya semayang kita ada dengan dia, tak lupa dengan dia, tak lari dari dia. Itu niat tu penting. Seperti kita berlafaz dengan mulut, usalli fardhu zuhri. Aku semayang fardhu zuhur. Cukup dah. Allah dalam hati kita mari. Aku semayang fardhu zuhur. Senyap dalam tu, suara hati. Cukup dah untuk orang ramai. Ramai orang ramai. Ni orang ramai. Maknanya, maksudnya tersirat di dalam hati kita menyatakan kita semayang kerana Tuhan. Maka hendaklah kita menghadirkan maknanya, aku semayang tadi, makna kita lah semayang. Zuhur tu lah. Atau maksudnya dalam hati kita ketika takbiratul ihram. Kerana sungguhnya dialah niat, sedangkan lafaz itu merupakan sebab. Usolli fardhu zuhri, aku semayang fardhu zuhur itu sebab saja, jalan saja untuk ingat niat kita. Usolli fardhu zuhri, aku semayang fardhu zuhur. Allahu Akbar dalam tu. Usolli fardhu zuhri itu lafaz saja. Aku semayang fardhu zuhur Allah. Dalam Allah. Tu kita nak. Aku semayang fardhu zuhur tu, kita lafaz tu, itu sebagai jalan untuk kita ingat lancar kita. Boleh faham tu kan? Tu. Kita niat, lafaz niat belum takbir tu, usolli fardhu zuhri, sahaja aku semayang fardhu zuhur tu, bahawa bunyi suara tu lafaz niat. Tu sunat saja. Tujuannya bila kita kata di mulut kita, aku semayang fardhu zuhur, usolli fardhu zuhri, kita orang sebut lafaz Allah. Niat, aku semayang fardhu zuhur. Tu dia. Ni lafaz aja. Aku sampai zuhur tu bunyi di mulut. Telinga dengar, hati ingat. Lepas tu Allahu Akbar, ingat selalu lah niat hati. Itu dia. Yang tiga. Pengertian niat dan peranannya dalam semayang. Itu dia. Sila ambil. Sila. Pengertian niat dan peranan dalam semayang. Pengertian niat menurut istilah ataupun menurut hukum syarak ataupun untuk fiqh. Mana niat dari segi bahasa ialah qasad. Maksud niat tu maksud. Kalau saya ambil air, maksud saya ambil air, maksudnya niat saya, maksudnya nak minum air. Allahu Akbar, maksudnya nak niat semayang. Itu pada bahasa. Niat sebenar dalam hati. Sedangkan makna istilah, pengertian khusus dalam fiqh ialah kehendak hati. Allah, apa awak nak Allah ni? Nak niatkan ni semayang Allah. Allahu Akbar, ni ingat hati semayang kerana Allah. Itu maksud hati. Itu kecenderungan hati. Itulah bearing hati.
Itulah tuju hati. Itulah hadapan hati kita. Allah tu hati kita berhadap. Aku semayang kerana Allah. Aku semayang pada zuhur kerana-Mu Allah. Bahawa hati kita mari sejuk emosi kita, sejuk perasaan kita, sejuk zuk kita, taste kita, feeling kita, hati kita dengan niat tadi. Barulah makna semayang kita ada maknanya, ada filsafahnya, ada signifikannya, ada guna manfaatnya. Sebab Allah tu ada manfaat tu, lega hati kita. Sebab Allah tu semayang kerana dia. Itu dia. Niat itulah kecenderungan hati kita. Hati kita cenderung Allah tu, hati kita, aku sampai Zuhur tu cenderung semayang tu kepada dia, kepada Allah. Tu dia. Atau tujuan, hati kita tuju kepada Allah, aku semayang pada tuju ke dia. Ke dia siapa? Allah. Apa dia Allah? Nama Tuhan. Apakah kemat sebut Allah? Nak ingat ke dia. Ingatlah, itu rahsianya. Ini kita duduk berzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Siapa lu tubuh-tubuh. Tapi hati kosong. Blank hati. No. Blank hati. Mulut je kuat Allah, 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 Allah. Kalau masuk dalam, alhamdulillah. Dah lupa hati kita. Itu dia. Dia ada dua. Zahirnya, la ilaha, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Batinnya, sini duduk. Ingat pada dia. Ada tujuannya untuk mendirikan solat kerana Allah. Dalam kitab ilmu fiqh disebutnya berikut. Niat itu ialah ingat hati mengerjakan semayang. Hati kita ingat nak semayang. Masa lisan kita menyebut Allah Akbar. Masa mulut sebut Allah. Dia Allah panjang boleh sampai 14 gerak jari. Allahu Akbar. 14 supaya sebut Allah 7 alif 14 harakat. 7 alif cacang alif. Allah 7. Allah Allahu Akbar. Panjang 14 harakat supaya kita dapat sambung, dapat tangkap niat kita kepada Allah. Barulah hati kita sungguh ingat pada dia tu. Kalau tidak kita berasa tawebe, tawaliu, tak mari zuk hati kita, tak mari taste kita, emosi kita tak mari dengan Tuhan tu. Pasal apa? Kita tak belajar ilmu kebatinan, ilmu jiwa, ilmu hati, ilmu rohani, ilmu psikologi. Itu dia. Kena didik hati kita biar ada roh, hati kita biar ada semangat, biar ada semangat. Biar dia semangat. Ingat pada Allah, ada emosi kita, perasaan kita ingat ke dia. Sampai kejang mata kita, suka sangat, sejuk sangat hati. Tunduk mata kita dalam semayang. Itu buatan Sayyidina Ali, semayang tunduk mata, tunduk kepala sekejap. Bila sebut Allahu Akbar. Itu dia. Itu belah Sayyidina Ali. Tak boleh ikut lagi sahabat Nabi. Sayyidina Ali kan menantu Nabi tau. Kita pelik atas. Kau tua, kau tak mengaji. Kau tua, kau tak mau belajar. Atau kita tua ni, belajar banyak-banyak dah. Ya? Hak ilmu masa muda tahu dah lah ni, tak belajar. Tahu. Kita nak, kau tua, kau banyak. Kau banyak ilmu kita, dapat kita kembangkan. Ilmu kita dapat kita growkan dia, progresskan dia tu. Ni dah, kau tua, kau malah mari masjid, malah ngaji dah. Lepas tu kau tua, kau mari dah. Sebab kita nak balik ke alam-alam barzah kita, nak balik ke alam akhirat kita, nak balik kepada alam Allah dah. Itu dia. Habis. Semayang itu ialah kita ingat kita semayang. Semayang itu ialah kita ingat kita semayang zuhur. Semayang itu kita ingat kita semayang fardu zuhur. Tujuannya ingat pada Allah. Tujuannya ingat pada Allah. Itu matlamat akhir tu. Sunat menyebut lafaz niat itu, usolli itu sebelum takbir. Usolli fardu zuhri. Allahu Akbar. Mari selalu niat. Mari nanti Allah. Aku fardu zuhur. Kerana Allah. Itu dia.
Habis. Tujuannya ialah untuk memudahkan atau menolong hati kita senang dan dapat mengingatkan niat semayang ketika memulakan semayang. Jadi mula-mula semayang tu, mazhab kita ada satu kaul, sebelum kita takbir tu, kita ingat dulu niat. Sebelum takbir ihram tu, kita niat hati kita dulu. Ataupun kita usolli fardhu zuhri tu, aku semayang pun zuhur dengan hati kita. Lepas tu kita akan dengar Allah Akbar. Itu dia. Itu dia niat. Ambil air. Tak niat lagi ni. Bila siapa ni berasa nak minum air, minum. Itu niat. Jangan tak minum, jangan tak sebut makhluk tu, kena sebut lah. Jadi hati kita sebut semayang kerana Allah kan, semayang kerana Allah. Jadi bila hati kita ni sebut, aku terasa hati kita semayang kerana Allah tu, otak kita berasa apa? Terpesona. Hati kita berasa cerah, jernih, bersih, sejuk sebab Allah tu. Itu hikmah sebab Allah tu untuk merindukan hati kita, beri peluang hati rindu pada Tuhan. Ketika Allah tu. Beri peluang pada hati kita tu biar dia rindu pada Tuhan. Sejuk hati kita dia lebih peluang hak dia. Hak syaitan tu suatu kita panas dengan Tuhan. Semayang boleh saja. Tu syaitan tu. Dia asuk hati kita tak? Tapi kita ada iman untuk menyejukkan hati kita ni, supaya hati kita ni sejuk dengan Allah. Itu kerja hati menyejukkan hati. Kerja syaitan mengeraskan hati kita. Bila ingat Tuhan tu dia tak ambuh. Baik dosa semayang, apa semayang tu? Itu syaitan dia punya sebis dia, khidmat dia, syaitan kacau. Jangan lupa tu, kita dengan Allah tak kira tanggal. Di mana-mana saja kita ada dengan Tuhan. Ni atas bumi kita dia duduk ni. Bumi dia duduk ni. Tu langit dia buatnya. Ni body kita dia ciptakannya. Roh kita diberinya. Dia beri masa, dia beri nafas, kita hidup. Dia hilang umur kita, dicabut nyawa, hilang nyawa kita, matilah kita. Itu tak lebih dia. Serulah saja hak dia tu. Itu gunanya iman kita pada Tuhan. Apabila seorang peramal sembahyang dapat ingat dalam hatinya, saja aku sembahyang fardu zuhur, buang sahaja pun tak apa, aku saja. Kita ingat ni. Aku. Ingat dengan hati kita, ingat Allah. Mari selalu fardu zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Eceh pun tak apa, kula payah. Kau doa boleh. Allah, aku sembahyang fardu zuhur. Aku boleh tak apa pada orang yang lemah. Bahkan kalau ikut Petua Imam Nawawi, dia kata kalau kamu pergi sembahyang, kamu sebut Allahu Akbar, mengingat kamu sembahyang tak ingat kelain. Itu dah cukup dah. Mudahnya ni. Imam Nawawi kata dalam kitab dia, sekiranya orang awam, orang tak belajar bab niat, bab fiqh ni, dia semayang juga. Tapi dia niat tak reti. Yang dia retinya apa? Dia kat tangan Allahu Akbar. Dia ingat dia semayang asar. Itu dah cukup dah niat. Asalkan dia Allah Akbar ingat lain, ingat semayang dia. Itu dia panggil muqaranah urfiyah nama dia. Memang dia dah. Cukup simple. Cukup mudah. Itu dia. Jadi memadalah niat itu dengan syarat ia meniatkan selama menyebut takbiratul ihram. Apabila sudah wujud niat atau ingat seperti itu, aku sembahyang fardu zuhur, atau sepertinya memadalah niat itu sebagai jenis niat muqaranah urfiyah, yakni kita menyertakan niat tadi dalam takbir. Dengan syarat kita niat tu, kita sembahyang itu jangan ingat lain. Tak ingat lain dah. Ingat sembahyang kita yang sedang kita takbir tu. Sembahyang apa? Asar. Itulah niat. Itu dia, mudah je. Itu dia. Baik. Tengok nombor 4. Perhati molek-molek nombor 4 ni.
Berarti molek-molek nombor 4 ni. Ya. Tu. Berarti molek-molek nombor 4. Al-Syekh Muhammad As-Sirbini Al-Khatib dalam kitabnya mengenaskan tentang hukum niat cara muqaranah urfiyah. Macam nak tadi, muqaranah maknanya penyertaan. Kita Allah tu serta dengan niat selalu. Aku sembahyang pada zuhur tu. Tu dia. Dia tak ingat lain, ingat sembahyang itulah. Itu dipanggil muqaranah urfiyah. Pada uruh, pada adat. Wajib menyertakan niat sembahyang berserta takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masya Allahu Akbar tu ada kita sentuh niat dalam hati kita. Niat sembahyang pada zuhur tu. Sentuh hati kita ingat sembahyang pada zuhur tadi. Bahawa ia menyertakan niat serentak. Bahawa ia menyertakan niat sembahyang serentak itu pada awal takbir kekal bersamaan hingga akhir takbir. Allahu Akbar. Mana tahu kita niat tu panjang sama. Allah ingat sembahyang kita sampai Allah ingat sembahyang putus ingat sampai akhir ingat sembahyang kita. Allahu Akbar busin. Mana tahu? Apa bukti kita ingat begitu? Allahu Akbar kita ingat kita sebut zuhur. Apa bukti? Nak bukti, apa evidence? Apa saksinya? Apa buktinya? Apa dalilnya? Apa hujahnya kita Allahu Akbar tu ingat kita sembah zuhur tu? Apa dalilnya? Kita ada niat Allahu Akbar tu aku sembah. Apa dalilnya? Siapa boleh jawab? Apa dalilnya? Dalilnya mudah je. Kita tak ingat ke lain. Tak ingat ke langit. Tak ingat ke pahala. Tak ingat ke dosa. Tak ingat ke diri kita. Bila kita ingat Allah, ingat Tuhan saja, itulah niat nama dia. Boleh faham tak? Itu bukti. Jangan masuk niat tu dengan hak lain. Hak lain tak boleh masuk dalam diri kita. Allah, tak ingat sembahyang kita tu. Tu. Sebab tu mana? Itulah pada hati kita. Sembahyang apa? Sembahyang apa? Oh, tu. Zuhur tu lah. Itu makna bukti kita ada niat sembahyang tadi. Ada kuasa tahu tak ya? Itu bukti kita niat daripada awal. Allah tu sembahyang akbar tu. Sebab kita tak ingat ke lain. Kalau kita ingat ke lain dalam hati Allah akbar, ingat kereta kita tak kunci katakanlah. Itu jaga tu. Takbir semula lah. Allah akbar. Syirik namanya. Syirik niat. Ingat Allah separuh, ingat kita separuh. Takbir semula. Dia tak ada syirik tu. Saja Allah saja. Al-qasdu billah, qasad pada Allah. Sembahyang dia. Sebab niat ni memang payah. Sebab benda abstrak, benda tak nampak. Saya tak nampak niat tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak nampak niat sembahyang saya. Tapi ada simptom dia, dalil dia. Mana dalil niat betul-betul? Kerana sebut Allah, agak kita ingat kita sembahyang zuhur tu, tak ingat ke lain. Itu makna betul kita niat. Itu buktinya sah niat kita. Sebab itu orang tanya seorang alim tu, Syekh Izzuddin Abdul Salam tanya, Tuan Guru, kalau sembahyang seorang tu sembahyang tu Allahu Akbar, dia sembahyang tu nak ke syurga. Sah dah sembahyang dia? Sah, tadi tak ada. Tadi tak ada. Kata imam ni pula tak usah sembahyang. Kerana tak ingat Tuhan. Mana bahaya juga kalau ingat tak lain tu. Masa takbir. Sedangkan masa takbir tu sikit sangat masanya. Itu dia. Itulah makna ilmu niat ni biar tahqiq. Apa makna ilmu? Mengetahui. Yang kedua, ada pengalaman. Yang ketiga, ada rasa hati. Tak ada yang lain. Melainkan dialah Allah nanti kita. Aku sembahyang zuhur kerana Allah. Itu dia. Aku sempurna zuhur cukup dah. Allah sama dah kita tahu tu. Aku sempurna zuhur waktu kita tupu qasad kita Allahu Akbar. Ingat hati kita, aku ni. Aku ni. Dah sebut aku sembahyang dah apa? Ni lah ni. Sembahyang pada zuhur. Haji dah? Dah tu. Dia. Gitu cara dia. Itu dia.
Boleh faham tu? Kalau kita makan nasi, minum air. Kita nak minum air. Azam kita, cita-cita nak minum air dahaga sangat ni, mari air. Kita minum. Takkan kita kata saja aku minum air, tanya Allah Ta'ala. Bukan begitu. Minum sajalah. Minum tak ada kelahiran, minum ke air tu. Itu ni lah. Al-Qas tu. Kosak minum air nak apa? Bila masuk air, kok kita masa rasa. Bila sebut Allah, tenang hati Akbar. Itulah niat. Itu niat orang beriman. Niat orang Islam, Allahu Akbar, aku sembahyang putih zuhur rakaat menghadap kiblat ke Allah Taala. Panjanglah. Boleh juga standard dia di bawah. Ranking dia duduk bawah. Orang beriman ranking dia nak nombor 2. Orang muslim ni tinggi lagi. Ranking di mana? Peringkat dia, maqam dia tu. Itu cara dia. Kepiak sedemikian telah dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhazzab dan Al-Wasit. Kerana mengikut pilihan Imam Haramain. Imam Haramain kata begitu, Imam Nawawi ikut samalah. Imam Haramain ni ialah guru daripada Imam Ghazali, ya. Dan Imam Ghazali kata gitu juga. Buat gitu sebenarnya mudah je. Asal kita angkat tangan Allahu Akbar ingat sembahyang kita, tak ingat lain. Sekira kita buat sembahyang nampak kita sembahyang tu gini sembahyang zuhur gini. Itulah niat sembahyang. Untuk orang awam memandai niat itu dengan cara muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah maknanya mensertakan niat dalam takbiratul ihram. Niat apa? Niat sembahyang fardu zuhur tu. Fardu asar tu. Secara uruf, secara adat. Kita memang ingat tuan secara adat niat dah sembahyang. Memada dah tu. Sekira ia dikirakan orang yang menghadirkan sembahyang. Mana kita buat begitu tu, orang tengok kita, oh sembahyang tu. Kita berasa kita sembahyang ni dah. Tak ingat lain dah. Bukan main tu. Main apa dekat masjid ni? Bukan main dah, sembahyang tu lah. Tak tu? Itu mana dia ada niat tu. Dia niat sembahyang tu. Kita pun terasa bahasa puji Allah Akbar tu. Itulah mana niat. Pasal kita ingat lain tu. Itu. Kerana mengikut contoh golongan atau generasi yang awal atas sama orang zaman dulu, dia kata apalah orang awam kata dia bila dia sebut Allahu Akbar sekira dia tak ingat ke lain, dia ingat sembahyang tu lah, sembahyang asar tu cukup dah, niat tu mada dah. Orang zaman dulu gitu juga, bukan orang zaman dulu tu alim belaka. Itu dia. Jadi orang awam cukuplah dia bangun sembahyang tu, dia bangun dia ingat dia nak sembahyang asar kata. Dia angkat tangan Allah. Dia tak sangat mari sembahyang putih asar. Itulah niat bagi orang awam. Cukup mudah, cukup renyah, cukup selesa. Tu niat dia. Tu dia. Tu dia. Al-Imam Ibn Rafa'ah berkata, itulah yang benar kata dia, niat gitulah molek untuk orang ramai. Kata masa berkira pula, itu betul lah kata dia, molek lah tu. Oh nak mudah gitu lah. Kalau nak ikut hak payah ke mana? Allah dengar habis dia. Allah tu ni orang molek orang bima Allah. Nampak habis gambar sembahyang dia. Allah nampak dia cacang, dia berdiri baca patah, beri salam. Itu orang lain. Itu bukan orang macam kita tu. Itu orang beriman tinggi, ranking dia tinggi tu. Dia nampak habis gerak dia dalam tubuh dia ni. Masa itu terus anggota dia, body dia tu berhadapan dengan Allah, kiblat pada Allah. Itu orang ranking lain. Orang tinggi tu. Itu dia. Akhirnya Al-Imam Sirbini berkata yang dia mengambil contoh dengan kedua pilihan ulama yang fiqh itu. Itulah Imam Imam Sirbini dia ambil contoh daripada pendapat Imam Haramain, guru pada Imam Al-Ghazali.
Jadi Imam Haramain ku Imam Ghazali, dia Imam Ghazali sendiri, dia kata untuk orang awam, dia ambil mudah lah. Sekira-kira dia kata takbir Allah, baru dia ingat dia sama putih zuhur tu. Tak ingat kelain dah. Itulah ni ya. Secara mudah, tak sama secara mudah mana untuk orang amal. Itu cara dia. Sabdi orang merah no. Aku tunggu saya. Bukan. Sikit lagi. Beberapa contoh semayang, contoh niat semayang. Nombor 5 muka 5. Seperti yang telah diterangkan bahawa niat semayang perintah 5 itu disyaratkan ada 3 perkara. Qasad, iaitu usolli, aku semayang dengan lidah, dalam hati itu aku semayang. Nombor 2 ta'aruk, mani fardu, aku semayang fardu. Nombor 3 ta'yin, tentukan waktu zuhur, aku semayang fardu zuhur, aku semayang fardu maghrib, aku semayang fardu isya, aku semayang fardu subuh. Niat sekaligus boleh, serentak. Ingat rasa nanti, Allah rasa kita semayang tu serentak, okey. Dengan syarat kita ingat lain. Habis. Tapi contoh yang lebih baik lagi, bawah sekali ya. Contoh lapan niat secara tafsir. Ni payuh ni. Payuh sangat ni. Lapan niatnya belum takbir, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adalah taala. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunduk kepada Allah. Dah ada kita. Allah, aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunduk menghadap kiblat kepada Allah Taala. Akbar. Saya dah ada. Lemah gitu tau. Janganlah gini, jangan. Ni cukup dah tadi, cukup dah. Cukup sisa tadi. Sekali ke Allah, kita ingat kita semua zuhur tu, dan yang kedua syarat jangan ingat ke lain. Ingat semuanya kita tu. Itu niat yang paling mudah. Wallahu alam.